kurnianya dapat kita bersama-sama untuk sesi petang, insyaAllah. Untuk sesi petang ini, sesi forum yang mana kita ada 5 ahli panel yang akan berkongsi pengetahuan mereka, pengalaman mereka dan aspirasi mereka untuk program jelajah anti-scam kebangsaan ini. Dan dengan ini saya menjemput ahli panel kita yang pertama, yang berusaha Lieutenant Colonel Haji Mus. Dipersilakan. Dan dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Dr. Fauzan. Dipersilakan mengambil tempat. Dipersilakan Puan Nur Ain Nadira daripada Ombudsman. Dipersilakan Puan Hasjun daripada Bank Negara yang pagi tadi dia telah mengiklankan diri dia untuk ditanya. So bersedialah dengan soalan untuk ditanyakan kepada beliau. Dan yang terakhir Encik Fazril Azhar daripada Sintek. Silakan. Okay, I think sebelum saya memulakan acara, so izinkan saya sedikit untuk memperkenalkan ahli-ahli panel di hadapan kita ni. Mereka adalah orang yang hebat-hebat belaka. So yang pertamanya saya ingin memperkenalkan Lieutenant Colonel Besara Haji Mus. So beliau adalah Naib Presiden Kanan bahagian Outreach dan Pembangunan Capacity Cyber Security Malaysia, orang kuat program ni, dan dia adalah bekas penuntut MTD baru tahu tadi. Di MTD, dan beliau pernah berkhidmat dalam Angkatan Tentera, dan beliau jawatan terakhir beliau adalah pegawai memerintah Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu. So bukan orang yang calang-calang ni. Dan kalau tengok biodata dia kata sekarang menjadi artis, sering muncul dalam pelbagai rancangan radio dan televisyen. Yang terakhir keluar Selamat Pagi Malaysia dan semalam alhamdulillah keluar di Radio Malaysia Perlis. Dan yang keduanya, saya ingin memperkenalkan Profesor Datuk Dr. Muhammad Fauzan Nordin. So kalau tengok biodata Datuk Fauzan memang sangat hebat. So beliau adalah Professor in Knowledge Technology at Kuliah of Information and ICT di UIA. Currently beliau adalah pengarah Director of International Institution of Islamic Thought, IIIT, dan he has a very long list of awesome records, and among others adalah sebagai Chairman of Cyber Security Crime Prevention Foundation, MCPF, dan beliau adalah pemenang Cyber Safe Professional of the Year in the Cyber Security Malaysia Award. So ini bukan calang-calang profesor yang berada di hadapan kita. Puan Nur Ain berijazah, dia seorang peguam sebenarnya, dan memulakan karier guaman dia, dan sekarang ini beliau adalah merupakan pengurus kes di bahagian perbankan Islam dan sistem pembayaran di Ombudsman Financial Services. So kebanyakan kita bukan daripada aliran keuangan. So nanti insyaAllah Puan Nur Ain akan memberi sedikit pencerahan, dan beliau banyak meneliti pelbagai kes-kes pertikaian yang dibangkitkan berkenaan dengan kes-kes keuangan. Dan kemudian Puan Hasjun Hashim ataupun dikenali sebagai Cik Jun. Cik Jun. So nanti tanya tanya Cik Jun sekarang. Beliau telah 20 tahun berkhidmat di Bank Negara Malaysia dan kini mengetuai unit pengurusan aduan dan nasihat di Jabatan Link dan Pejabat Bank Negara Malaysia. So ini adalah orang-orang yang sesuai untuk berbagai pertanyaan soalan berkenaan dengan kes-kes scam, dan beliau banyak terlibat secara langsung dan aktif dalam memerangi jenayah keuangan seperti Makau scam, skim cepat kaya dan etc. Dan yang terakhir, seorang pemain industri, Encik Fazril Azhar Muhammad Fatin. So telah hampir 20 tahun pengalaman dalam bidang IT dan cyber security. Beliau graduan daripada Universiti Putra Malaysia, dan beliau pernah ditabalkan menjadi profesional Cyber Security Malaysia Cyber Safe Professional of the Year 2017. So hebat, dan saya nak set some scene sikit. So maknanya sebelum kita mulakan, satu soalan saya nak tanya kepada peserta kita di hadapan ni. Soalan yang pertama is just untuk memulakan,
siapakah pagi tadi kita dah bersama, ramai yang dah bersama dengan kita pagi tadi, siapakah yang disebut-sebut tadi sebagai seorang scam survivor? Siapa yang boleh bagi jawapan? Ada hadiah. So, siapa beri nama scam survivor? Hadiah dia adalah Huawei backup 1 terabyte. Terus angkat tangan. Tadi tak ada orang kan? Okey, siapa nak pilih? Okey, yang belakang. Siapa? Berdiri. Okey, betul. Ya, berdiri. Nama, telefon, bank account. Hello, ya. Okay, Assalamualaikum. Hai, saya Nur Fatina binti Yusof, pelajar tahun akhir daripada Komunikasi Media Baharu UNIMAP. Okey, jawapannya adalah Datin Fazia Ramli. Okey, betul. Okey. So, boleh claim hadiah dekat Puan Alina. So, Puan Alina, hadiah yang sama, jangan risau. Okey. Tadi the reason why saya nak mulakan dengan Umi tadi because Umi lah yang antara pencetus inisiatif yang kami lakukan ini dan salah seorang orang yang pertama yang Umi nyatakan tadi dia dah jumpa dan dah bercakap dengan Haji Mus. So Haji Mus, boleh bagi penceritaan sedikit tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang limpah kurnia keizanannya dapat kita bersama-sama pada petang ni. Dan saya rasa Datin Fauziah tak ada kan di Semayang. Boleh dia kutuk-kutuk sikit dia. Well lah, perkara scam ni di Cyber Security Malaysia, kami memang orang kata menerima beribu-ribu laporan. Saban bulan kita menerima laporan daripada Cyber 999 dan pada satu hari itu saya menerima panggilan. Kami ini baik dengan NCWO, National Council of Women Organisation. Jadi Tan Sri Sharifah Hafsah telah memperkenalkan, dia kata kenal, jumpa dengan orang ni dan satu hari saya pun membuatkan satu temu janjilah bersama-sama dengan yang berbahagia dan Datin Fauziah. Dan dia datang memang pada waktu itu dengan membawa orang kuat-kuat dia. Beberapa orang datang berjumpa. Datuk Frida pun ada, Datuk Were you there? Yeah, you were there. Datanglah dan menceritakan bagaimana perspektif scam ni. Memang kita telah menerima banyak lihat bahawa banyak perkara yang laporan-laporan diterima, tapi tindakan-tindakannya pada masa tu I think about a year plus ago, we are still blur. Macam mana nak buat laporan, macam mana nak menangani masalah ini. Yang apa yang kita laporan yang terima di Cyber 999, kita hanya kebanyakannya scam daripada email, phishing ataupun fraud dari segi belian dalam talian, tapi kita tidak mempunyai satu mekanisme untuk menangani masalah ini. Dan kita telah lihat bahawa yang penting ialah apabila kita kena mempunyai satu gabungan. Kita perlu mempunyai satu kerjasama. Dan malangnya saya perlu telus di sini. Kebanyakan organisasi penguat kuasa, organisasi agensi yang mengena dengan keselamatan cyber ni banyak bekerja secara silo. Tidak ada pertukaran maklumat, tidak ada pertukaran bagaimana nak bekerja kalau dari segi menangani masalah. Mungkin dari segi penguatkuasaan mungkin antara polis PDRM dengan cyber kita, Cyber Security Malaysia pergi membuat raid dan selama lainnya. Tetapi dari segi kesedaran dan lain-lain ni kita banyak bekerja secara silo. Dan inilah cetusan idea ni. Saya pun masa tu saya timbalan pengurusi jawatan kuasa cyber security kepada yang berbahagia Profesor Datuk Fauzan. Kita kata we must do a group. Memang kita kena gabungkan kumpulan-kumpulan ini dan mesti mencari untuk bagaimana nak menangani masalah ini. Yang pertama sekali katanya memang undang-undang akan selari, akan ada insya-Allah, dan saya kata Bank Negara pun dah masuk. Jadi yang mana the pressure group must be there untuk menentukan bahawa apa-apa usul-usul yang dibawa ni kalau kita bekerja secara silo, orang-orang pihak-pihak kuasa tidak akan mendengar. Jadi kita bergabung bersama-sama dan kita melihatkan satu wadah dan juga satu tekad. Inilah kata Datin Fauziah tadi adalah satu jihad. Yang mana kita cuba. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan sekalian, kami tidak ada MOU ke MOA
tetapi tiap-tiap orang yang menganggotai gabungan Benteras Anti-Scam ini adalah semuanya bekerja lillahi ta'ala. Kami bersama-sama untuk mencari jalan dan ini adalah merupakan titik tolak yang mula-mula yang kita buat pada 18 hari bulan Februari tempoh hari di Celcom DG, dan kita mendapat Celcom DG untuk membantu bukan saja dari segi moral support, tapi dari segi kewangan, MCPF pun dari kewangan dan lain-lain dari segi tenaga untuk kita bergabung dan menjadi satu entiti yang kuat untuk sebagai pressure group. Dan saya nampak dah mula dan saya cakaplah kepada Datin Fauziah, she is the one behind telling me, Colonel, kadang-kadang di telefon dia giving the instruction. And some instruction taklah semua saya terima. Tapi some instruction are very good instruction. Being the ketua pengarah bahagian undang-undang Jabatan Perdana Menteri dulu, and puan-puan dia dah 76 tahun 76 years old, but very strong. Dan saya rasa kita amat bertuah mendapat dia sebagai seorang kata yang I mean nothing to do bahawa anak dia Wabi Fahmi pun, she said I want nothing to do with her son. Tidak ada kena-mengena untuk untuk mendapatkan dana ke apa, we have to work on our own. Ini yang kata yang mana saya nampak pada ini ada hari kali kedua kita dapat bersama-sama, dan insya-Allah Rehan dan juga lain-lain, kita selepas ini akan pergi ke Kelantan, Sarawak, Sabah dan juga ke Johor. Dan kata Puan Hasjun, terima kasih Puan Hasjun daripada Bank Negara Malaysia akan memberikan support lagi, dan juga mungkin akan ada bandar-bandar secondary insya-Allah untuk kita. Saya rasa kempen ini kita nampak banyak kempen-kempen di TV, di radio, tapi saya rasa tidak ada yang orang kata it's just orang mungkin dengar dan juga mungkin tak dengar. Tapi bila ada kempen-kempen seperti ini, tuan-tuan ada bersama mengambil effort atau mengambil usaha untuk berada bersama kami, dan kita lihat tadi berbeza dia punya pendekatan dengan adanya survivor, dengan adanya pakar-pakar yang ada ni, insya-Allah saya rasa dia lebih efektif, dan tuan-tuan boleh menyebar luaskan maklumat-maklumat apa yang tuan-tuan pelajari pada hari ini. So rasa orang kata saya banyak bersyukur, dan bagi kami ini adalah jihad kami. Saya harap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti Allah kata at least the little effort atau usaha yang kami lakukan akan berpanjangan dan menjadi orang kata kita punya saham akhirat, insya-Allah. Terima kasih Tuan Haji. Datuk, mungkin Datuk boleh sambungkan lagi berkenaan dengan gabungan JIBAS ni, yang mana kita ada ramai di dalam gabungan ni. Datuk boleh tolong huraikan lagi? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Rehan, rakan panel, Datuk-Datuk, Tuan Sri, yang paling penting generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya I think 2 tahun lepas saya di Istanbul ada urusan kerja, dan saya dapat telefon WhatsApp, Fauzan, boleh saya bincang kejap? Kenal. Saya kata boleh. Ni you have to handle one new case. Datin Fauziah sekian. Saya ingat dia akan tunggu saya balik Istanbul. Tapi dari Kuala Lumpur dia telefon terus, Datin Fauziah telefon terus ke saya di Istanbul, dan bukan sekali, banyak kali. Dia bagi saya dia punya kekuatan dia. She really want it, she push for it and she get it. And sebelum tu memang kita cuba nak selesaikan masalah scam ni, anti-scam. Tapi kita macam ni lah, kami daripada MCPF dan juga kenal daripada Cyber Security Malaysia, kita work with PDRM, tapi kita nampak kita work in silo. Kita tak dapat wave movement. Kita cuba ajak telco dan juga perbankan. Alhamdulillah, bila kita tubuh, mula nama dia Rehan, bukan JIBAS, ABAS. ABAS, Angkatan Bertindak Anti-Scam. Tapi bila setahun kita beroperasi, bergerak, kita tak ada fund dan sebagainya. In fact, masa kita bergerak itu memang Wabi Menteri Fahmi stay dalam pembangkang. Jadi kita bergerak not because of him,
tapi kita bergerak kerana kita ada mission, yakni together kita menteras scam ini. Jadi kita bila dah ramai masuk, kita angkatan alone is not enough. So that's why kita ambil gabungan bertindak anti scam. So jibah jadi lebih kuat, lebih momentum dia. Jadi bila kita tengok scam ni dia day by day, dia tukar taktik, dia tukar strategi, dia learning and also faster. Jadi kita kena bergabung bersama untuk manage and face them. Kita rasa macam mungkin berlaku pada mahasiswa. Ini kita tengok 18 Mei, 25 juta pensyarah universiti hilang duit terus scam. Pensyarah yang mengajar adik-adik ni, saya pun pensyarah juga. Dan pensyarah ni yang sebelum ni pun ada juga pensyarah di one of universiti di utara kena scam juga. Jadi profession ni bukan matter who, siapa, tapi bila. Cuma kita kena smart. Sebab tu saya rasa kita kena together lah, gerak. Dan macam KKD ni kita kena buat scam ni macam anti dadah tau. Najis dadah. Jadi kita tiap-tiap hari kempen keluarkan. Dan sekarang ni begitu je macam rasuah. Dia rasuah menjadi kempen. Orang tengok rasuah tu benci. Orang tengok scammer tu benci. Kalau Datin Fauziah dah masuk, Datin Fauziah kalau dia tengok scammer ni lebih teruk pada syaitan. Betul lebih teruk pada syaitan. Dia kata kalau syaitan tu kita tahu apa nama dah dinyatakan, ni tak nampak. Dia kata kalau boleh orang nak mencuri biar kita nampak. Nampak tu kita tahu. Kita bukan kata puas hati orang mencuri kita dah. Tapi puas hati kerana nampak pencuri. Yang scammer ni kita tak nampak. Jadi kita kena treat macam najis dadah, kita kena treat macam najis rasuah. Kalau rasuah, saya harap kalau Perdana Menteri boleh bercakap anti rasuah, dia pun kena bercakap anti scam. So saya menyuruh kepada YBM Menteri tak ada sini, Fahmi, Kementerian Komunikasi dan Digital tiap-tiap hari di RTM, TV3, Sinar Harian, Utusan Malaysia, Berita Harian, semua kena bercakap scam. We losing more than 500 million a year. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Dan tadi pun bila Datin Fauziah, Datin Umi, minta maaf lah, Umi tak ada tadi, kami banyak menggunakan nama-nama. Tak umpat. Sebab tu nak beritahu ni kan. So nak minta so bila Umi hubungi kena MUS dan hubungi Datuk Fauzan, dan salah satu agensi yang sepatutnya Umi hubungi adalah juga Ombudsman. Ombudsman. Tapi kita sebagai macam saya katakan awal tadi, kita daripada bukan line financial, saya sendiri pun tak aware sangat apa itu Ombudsman. So maybe Puan Ain boleh memberikan sedikit pencerahan siapakah itu Ombudsman. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Arihan, rakan-rakan panel, Datuk-Datuk, Tan Sri. Okey, ada tak dekat sini orang yang pernah mendengar perkataan Ombudsman for Financial Service? Pengadu. Okey, kita tahu sebenarnya mungkin organisasi kita ni tidak begitu dikenali lah. Okey, selalunya orang yang kena scam ni dalam kepala dia bank negara. Okey, ada masalah dengan bank, kita akan pergi ke bank negara. Okey, Ombudsman for Financial Service ini adalah satu saluran penyelesaian pertikaian alternatif, kita panggil sebagai alternate dispute resolution, di mana ia adalah satu saluran alternatif kepada mahkamah ataupun saluran-saluran perundangan lah. Jadi siapa yang boleh membawa pertikaian mereka ke Ombudsman? Kita menerima pertikaian daripada individu dan SME. Okey, jadi mereka ini yang mempunyai pertikaian kewangan boleh merujuk pertikaian mereka kepada Ombudsman for Financial Service. Tapi sebelum mereka datang kepada Ombudsman for Financial Service, OFS, mereka perlu terlebih dahulu merujuk aduan mereka kepada institusi kewangan. Mereka perlu membuat aduan, memberikan peluang kepada institusi kewangan untuk membuat siasatan dalaman. Sebagaimana kes Datin, dia rujuk terlebih dahulu kepada Bank Islam. Jadi
selepas bank mereka membuat internal investigation, mereka akan mengeluarkan satu final decision di mana kebanyakan final decision ini tidak diterima oleh pengadu because kebanyakan bank mereka akan kata okey, pengadu mangsa scam ni yang mereka yang disclose username, password, mereka yang klik link, mereka yang download app. Jadi kebanyakan final decision memang tidak diterima. Jadi pengadu tak happy. So dalam masa 60 hari selepas final decision dikeluarkan oleh bank, mereka boleh datang kepada OFS untuk merujuk pertikaian yang mereka tak puas hati terhadap bank lah. Jadi selepas mereka datang kepada OFS, kita akan menilai first layer, kita akan melihat sama ada pertikaian itu termasuk dalam bidang kuasa OFS. Jadi sekiranya termasuk dalam bidang kuasa OFS, kita akan mendaftarkan kes tersebutlah. Sekiranya tidak, mereka mempunyai channel lain. Antara bidang kuasa kita menerima pertikaian bagi kes scam ataupun transaksi yang tidak dibenarkan sebanyak RM25,000. Itu adalah limit, walau bagaimanapun sekiranya limit tersebut melebihi, amount pertikaian tersebut melebihi jurisdiction OFS, kita akan mendapatkan consent daripada bank lah, macam kes Datin, sama ada bank bersetuju untuk kes tersebut didengar di OFS. Jadi setelah kita mendaftarkan kes di OFS, kita akan melalui satu proses yang di mana kita panggil sebagai case management. Di sini apa yang pengadu ataupun mangsa scam perlu lakukan adalah mereka perlu come clean dengan OFS. Ceritakan perkara sebenar, apa yang berlaku, datang dengan bukti, kalau boleh macam screenshot perbualan untuk kita access, review case tu dan membuat keputusan yang sewajarnya lah. Sebab most of the complainant, diorang ada satu stigma di mana sekiranya mereka ni adalah mangsa scam, mereka takut yang kesalahan tu adalah sebenarnya akan jatuh kepada mereka. Jadi dalam kebanyakan kes di OFS, walaupun pengadu adalah mangsa scam, kita melihat kes itu secara keseluruhan. Dalam banyak segi kita akan melihat financial institution, bank punya security measures that they have put in place. Jadi come clean to us, come clean to OFS so that kita akan review kes tu secara keseluruhan macam kes Datin. Dan sekiranya kita antara pengadu dan bank, kita juga akan menyediakan satu avenue yang kita panggil sebagai mediation session, di mana pengadu dan bank boleh bersemuka sama ada secara fizikal ataupun online untuk mereka meluahkan contention, defense. Jadi kita macam sediakan satu avenue untuk mereka bersemuka. So dari situ kita akan dapatilah banyak fakta-fakta ataupun evidence berkenaan situasi investigation dalaman bank itulah. Jadi selepas kita OFS, kita berpuas hati, kita menerima relevant information, relevant evidence, kita akan mengeluarkan satu keputusan yang kita panggil sebagai recommendation ataupun SURE. Jadi dalam stage case management, bila mana kita mengeluarkan recommendation atau SURE, bank ataupun pengguna, sekiranya mereka tidak berpuas hati, mereka boleh menolak SURE tersebut dan refer this case to our ombudsman. Dalam proses ini kita panggil sebagai adjudication lah. Jadi adjudication ini adalah adjudication dikeluarkan ombudsman adalah final dan dia mengikat members which is bank, financial institution, final dan mengikat bank walau bagaimanapun adjudication, keputusan adjudication tidak mengikat pengguna. Sekiranya pengguna tidak berpuas hati dengan adjudication yang ombudsman keluarkan, mereka masih boleh membawa kes mereka ke mahkamah. Jadi saya nak maklumkan juga untuk pengguna ataupun pengadu mendaftarkan kes di OFS, ia adalah percuma bagi pengguna kewangan. Dan sepanjang proses mediasi ataupun proses case management dan adjudication di OFS, pengguna tidak perlu untuk engage lawyer untuk
untuk mendengar mereka lah. Perkara ini boleh dilakukan dalam sesi mediation, ada sepanjang proses itu ia bebas daripada campur tangan pihak ketiga iaitu peguam lah. Itu saja. Terima kasih Puan Ain. Tadi Datuk Ahmad Nordin ada share statistik. Statistik jumlah kes, jumlah kerugian, GSJK Perlis pun ada tunjukkan statistik. So, Puan Cik Jun, dari segi pandangan sisi Bank Negara, so adakah betul jumlah tersebut ataupun sebenarnya jumlah itu adalah sebenarnya lagi banyak daripada itu? Puan Jun. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Arihan. Happy birthday to you. Hari ni hari jadi Cik Arihan ya. Okey, berbalik kepada soalan Cik Arihan hari ini tadi. Sebenarnya statistik yang dilaporkan oleh polis kan sebenarnya tu adalah statistik yang memang orang kata tepat lah. Sebab kalau yang datang kepada Bank Negara sebenarnya dia lebih kepada dia tidak menyeluruh. Sebab kadang-kadang orang tak tahu nak pergi bank macam nak pergi Bank Negara pun kadang-kadang tak tahu. Patut tak pergi ataupun patut pergi kat polis. Sebab tu kita ada NSRC supaya sebenarnya kat situ you boleh lapor dan sebenarnya dia akan bagi guidance kat mana apa yang you patut buat. Jadi daripada segi statistik sebenarnya kalau saya nak kongsi tadi nampak Tuan Ariel tadi dah kongsi. Tuan siapa tadi pun yang mula-mula pun ada kongsi. Sebenarnya memang meningkatlah. Cuma I think it's not only for Malaysia sebenarnya. Sebenarnya kalau kami memang dapat, kami tengok Singapore, kami tengok UK, memang semua kes-kes scam ni meningkat. Ya, jadi kita nak kata tapi sebenarnya untuk Malaysia untuk tahun lepas sajalah mungkin saya bercakap secara umum ada sedikit penurunan daripada statistik number of cases tetapi jumlah kerugian tu meningkat berkali ganda. Ya, so sangat tinggilah meningkat mana kata number of cases sikit tetapi yang terlibat berkali-kali ganda rugi macam semalam yang lecturer tu hilang 2.5 million. Itu satu dah banyak dah tu kan. Jadi daripada segi statistik kita pasti kita akan anggap dia masih akan meningkat ya. Dan walaupun kita berharap supaya dia punya growth tu mungkin menurun tetapi kita kena ada concerted effort which is I think dengan adanya kita di sini sebenarnya kita boleh mengembling tenaga lah untuk sama-sama orang kata fight the scam tadi. Tapi mungkin saya nak balik kepada apa nama tadi tu daripada segi role. Tadi bila Cik Arhan tanya pasal daripada OFS, saya mungkin boleh berkongsi sedikit daripada Bank Negara perspektif sebenarnya. Kita semua ni sebenarnya adalah pengguna perkhidmatan kewangan. Betul? Ada tak kat sini yang tak ada account? Tak ada kan? Ada tak kat sini yang tak ada insurance? Ada. Kalau student mungkin ada tapi mesti ada PA ke personal accident sekurang-kurangnya. Dan yang lain-lain mungkin ada at least motor kena ada insurance. Itu ada antara contoh-contoh produk keuangan lah. Jadi selagi kita semua adalah pengguna perkhidmatan kewangan, kita sebenarnya dilindungi. Ya, jadi ramai kata tak tahu nak pergi mana sebab tu kita rasa bila kes-kes scam ni kita nampak dia selalu terlambat. Bila terlambat, kalau you lambat bertindak dan chances untuk dapat balik duit tu sangat tipis ataupun sebenarnya kosong. Ya, sebab tu bila kita tubuhkan NSRC tu, sebenarnya tujuan kita kalau kejadian berlaku dalam masa 24 jam, kalau you cepat call, sebenarnya kita boleh stop you punya account daripada duit dikeluarkan. Dan kalaupun duit telah pun dikeluarkan, kita boleh buat money trace. Ya, pergi masuk akaun pertama, akaun kedua, akaun ketiga. Tetapi provided that kita kena cepatlah. Ya, jadi balik kepada consumer protection tadi tu. Jadi ombudsman OFS is actually one of the ombudsman tempat yang sebenarnya pengguna keuangan boleh pergi yang melibatkan kehilangan duit. Ya, dia tak semestinya fraud. Tetapi remember, I told you about insurance company. Kalau you berlanggar dan insurance company for whatever reason dia tidak mahu bayar, sebenarnya OFS pun boleh buat. Boleh mengendalikan kes tu. Sama juga, tiba-tiba duit hilang dalam ATM, I keluar kat ATM, duit tak keluar. Kan? Itu semua kes-kes yang melibatkan kehilangan duit, kes-kes boleh pergi ke OFS. Jadi bila Bank Negara jadi ada punya peranan kat situ. Sebenarnya saya daripada unit aduan dan pengawasan nasihat khidmat lah. Link, kami ada link sebenarnya laman informasi nasihat. Sebenarnya public dulu boleh walk in saja datang dapatkan nasihat tapi because of COVID itu kita dah kata kalau nak jumpa kita kena buat appointment tetapi kalau tu boleh je virtual, jumpa kami. Jadi sebenarnya step yang patut kalau adalah berlaku kejadian, tak kira lah apa juga pertikaian dengan kami punya regulatory kami termasuklah bank-bank, syarikat insurans, termasuklah e-wallet provider, mereka ini diberi lesen oleh Bank Negara. Ya, jadi bila you tahu dia diberi lesen oleh Bank Negara, jadi tempatnya kena mengadu dekat mak dia lah, mak dia Bank Negara. Kan? Jadi Bank Negara telah orang kata put in place sepatutnya proses.
kalau kat kejadian ni nak pergi kat mana? Kalau you ada pertikaian, sebenarnya kena pergi dulu. Katakan you punya pertikaian dekat branch. Pergi kat branch. Branch tak layan. Sebenarnya dan setiap bank, syarikat, insurans, mereka ni ada unit aduan di HQ sana. Ya, jadi bila kata kat settle kat apa dekat branch tak boleh settle, pergi ke unit aduan. Mana nak dapat unit aduan tu, listing dia tu, pergi website Bank Negara, kita ada unit aduan kat situ. Apa-apa juga pertikaian yang you tak puas hati, sama ada melibatkan kehilangan duit, sama ada you tak puas hati dengan services kadang-kadang, sebenarnya boleh buat aduan. Dan kalau dia melibatkan kehilangan wang, kita akan tengok, okey, kes ni dah pergi refer kepada OFS ke tidak? Dan kalau tak, kita akan pergi OFS. Kalau masih tak berpuas hati, macam kata Ain tadi, ya, dan last resort lah, kalau katakan kadang-kadang yang tak puas hati tu sebenarnya bank. Bank pun ada juga datang kat kita sebenarnya. Bila ombudsman dah buat keputusan, dia mengikat tadi dia punya member tadi. Member kena ikut. Kalau ombudsman kata bayarlah 100,000, kena bayar 100,000. Dia tak boleh kata tak boleh, tak nak. Tapi bank datang, Bank Negara tolong anak kita tu kan. Tapi kita kata you dah terikat sebab you dah sign dalam you punya MOU, you gonna bind with the keputusan tadi. Jadi nampak tak proses tu? Yang penting saya nak jelaskan kat sini, proses tu kena betul dan tepat dan pergi cepat. Macam NSRC, kita mungkin akan cerita pasal NSRC kejap lagi. Dan kalau you bertindak dengan cepat, maka insya-Allah, pada I tak janji banyak, tetapi sebenarnya berdasarkan track record kita dah pegang berapa million yang duit kita dah earmark, yang daripada bangsa cepat-cepat telefon, kita dah freeze the account tadilah, daripada sama ada daripada akaun mule yang pertama ataupun mule kedua tadi. Itu cerita untuk awalan lah Tuan Arihan. Terima kasih Cik Jun. Dah membocorkan termasuk dalam sepatutnya OSA tadi tu. Okey, Cik Fazril, kita dah dengar daripada agensi kerajaan, Datuk Fauzan dan bahagian keuangan. So industri, apa pemerhatian industri berkaitan dengan kes-kes dan isu-isu scam sekarang ni? Cik Fazril. Assalamualaikum, terima kasih Cik Arihan. Sebelum tu terima kasih kepada semua yang terlibat menjayakan aktiviti hari ini, terutamanya urus setia. Saya daripada pihak industri perlu juga mengucapkan terima kasih ke atas invitation yang dikeluarkan oleh Colonel Mus dan juga seluruh Cyber Security Malaysia untuk menyertai gabungan dengan misi untuk memperkasa dan juga memberi lebih pengetahuan supaya semua warga Capna apakah masalah yang sedang meruncing sekarang ini dan bagaimana ia boleh mengganggu tiga benda di dalam kehidupan ataupun kestabilan negara, iaitu ekonomi, keselamatan dan juga kita panggil safety, right? Security. Okay. So daripada pihak industri, kami sebenarnya sangat mengikuti perkembangan dari masa ke semasa tentang terdapat kadar yang sangat tinggi akan masalah ketirasan data dan juga ketirasan maklumat. Alright. Kalau hadirin yang ada di dalam dewan ni sedia maklum, mungkin dengan banyak penggunaan teknologi atas talian daripada zaman COVID 2019 dan ke atas. So banyak organisasi ataupun banyak government agency yang mungkin secara nak cepat untuk adopt online teknologi, mungkin akan ada kebarangkalian teknologi tersebut tidak di-set up dengan selamat. Dan disebabkan kepada masalah tersebut, banyak kalau kita baca akhbar non-stop. Yang terkini ada sebuah agensi bernaung di bawah Bank Negara telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka meminta maaf akan masalah yang baru sahaja terjadi di mana ada ketirasan data maklumat pelanggan mereka, yang saya dan juga industri player yang lain ada satu hipotesis mengatakan ini boleh meningkatkan lagi masalah scam, alright, di hujung hari. Sekiranya maklumat-maklumat ini makin lama makin bocor, makin banyak maklumat yang kita katakan sebagai personal identifiable information, PII, maklumat-maklumat yang mengandungi kata nama, nama sebenar, nombor telefon, kad pengenalan, alamat terkini dan lain-lain rekod yang boleh point back to a person, to a citizen, alright, boleh membantu mereka yang tidak beretika ni ataupun geng-geng scammers ni membentuk lebih banyak message for their scam yang boleh memperdayakan kita dengan lebih kaedah yang orang kata apa, more believable. Alright. Daripada sudut lain, kami sebagai syarikat swasta yang menjalankan kerja-kerja menganalisis
apa yang kita kenali sebagai perisian hasad ataupun malware seperti yang diceritakan oleh Encik Zabri pada awal pagi tadi. Malware ini berubah-ubah. Evolusinya cepat. Dan kalau kita tidak semak, kita tak buat pembedahan, fahamkan apa yang malware terbaru ni boleh buat, apa yang malware terkini ni boleh curi daripada mangsa, bagaimana ia beroperasi, kita ada less chances of defending ourselves. Saya berterima kasih kerana menjadi sebahagian daripada movement ni, saya panggil movement lah. Sebab ini adalah platform untuk kita cepat berkongsi maklumat. Saya harap ada lagi ramai industri player macam kami dapat meluangkan masa, of course, dan juga tenaga, bukan sahaja dari sudut berkongsi pengalaman, tapi mungkin sehingga kita boleh sampaikan maklumat dan maklumat itu boleh ditukar kepada satu action yang boleh mengurangkan lagi scam ini berlaku daripada banyak mangsa terlibat. Okay, so daripada satu sudut, hari ini saya mungkin akan berkongsi beberapa maklumat terkini tentang sebuah malware yang kita kenal pasti tengah menular. Ada information yang kita akan share mungkin dalam perbincangan seterusnya lah. Okay. Terima kasih Encik Fazrik. Dan sebelum kita masuk ke pusingan kedua ni, so tadi Cik Jun ada mention NSRC. So soalan sama juga, saya pun ada satu lagi ni untuk dikongsikan. Apakah nombor panggilan NSRC? Nombor panggilan NSRC. Yang depan-depan ni tak ci. So yang belakang. Satu lagi Huawei backup 1 terabyte. Okey, Datuk. Okey. Apa nombor NSRC? Yes, hello, Assalamualaikum. Jadi untuk nombor NSRC, nombor dia 997. Okey, betul. Okey, sama juga boleh dekat Puan Alina untuk claim ambil karang pun tak apa. Mahalnya. Okey, boleh Google dekat Shopee berapa harga. Okey, untuk pusingan kedua, tadi Cik Fazri ada mention pasal sistem. Maknanya ada mereka-mereka yang dia ada website untuk pembelian dan macam-macam untuk pendaftaran online dan etc. So Puan Ain, macam mana kita nak dari segi nak melindungi pengguna daripada because yalah era perbankan digital especially ni adalah kita tak boleh lari. Itu dah our everyday life. So Puan Ain, macam mana kita nak melindungi pengguna dalam era ini? Okey. Kita ni sekarang ni sedang berada, kita tak boleh nafikan yang kita ni sekarang sedang berada di dalam era perbankan digital, di mana kita ni tak kira lah segenap lapisan, yang tua ke, yang muda ke, yang profesional, yang petani yang di kampung, akan beralih daripada perbankan konvensional ke perbankan digital. We are moving toward that phase lah. Jadi kita tak lagi pergi ke kaunter, ke ATM untuk buat transfer. So jadi di sini apa itu scam perbankan digital? Jadi scam perbankan digital ni adalah satu scam di mana satu situation di mana scammer ni dia berjaya mencuri details, especially banking credentials lah, username, password, kata laluan kita, PIN ataupun nombor di atas kad kredit ataupun kad debit untuk mereka melakukan online transaction tanpa kebenaran. Jadi saya just nak sentuh sikit lah berdasarkan pengalaman saya di OFS. Modus operandi yang paling popular ya di kita punya pengadu datang adalah 3 yang telah dimention sebentar tadi oleh kita punya panelis lah. Session pagi tadi, which is 1, phishing scam, Macau scam dan APK scam. Dalam scam APK ni, yang paling popular sekarang ni adalah APK scam, because kita ni kalau nak beli, kita nak mudah aja sekarang ni. Nak beli benda
barang dapur ke apa, kita akan beli online. Kita akan tengok online. Jadi antara perkara-perkara yang menarik perhatian mangsa-mangsa ni adalah of course offer too good to be true, too good to be true offer. Jadi mereka ni akan datang kepada scammer, dia orang kata dia orang berminat untuk offer ataupun servis barangan tersebut, dan untuk membuat pembayaran mereka perlu download satu aplikasi pihak ketiga di mana pembayaran perlu dilakukan dalam aplikasi tersebut. Di situ aplikasi malware yang boleh mencuri username dan password kita. Saya akan bagi tips macam mana kita nak tahu sama ada website yang kita masuk untuk melakukan pembayaran itu adalah website yang genuine ataupun tidak. Okey, website genuine bank, waktu kita masuk, kita akan log in username, kemudian akan keluar security phrase and picture, dan baru kita tekan next untuk masukkan kita punya password. Walau bagaimanapun, website palsu yang dibangunkan oleh scammer ni, kita kena masukkan username dan password serentak. Jadi bila mana kita melihat, sebab website pembayaran banking ni yang bogus lah saya panggil, yang tipu ni, dia dilihat seolah-olah seperti real. Sebiji Maybank, CIMB, semua bank di Malaysia ni, scammer ni boleh buat yang kita lihat kalau sekali kita tengok macam betul ni kan, tapi macam mana kita nak red flagkan benda tu, username and password dimasukkan serentak. Jadi itu adalah salah satu tips lah macam mana kita nak pastikan kita tidak landing, walaupun kita landing to that page, kita tidak melakukan perkara seterusnya lah untuk username dan password kita dimanipulasi dan dicuri lah. Okey, jadi bagaimana untuk mengelakkan diri kita daripada ditipu? Saya ini adalah observation saya sepanjang saya bekerja di OFS lah. Pertama sekali, jangan kita berkongsi information, personal information dengan orang lain, dan jangan kita berkongsi butiran perbankan kita dengan orang ketiga, termasuklah orang yang terdekat dengan kita, iaitu ahli keluarga kita atau pasangan kita. Mungkin ramai daripada kita yang mengetahui username dan password suami kita, betul. Tapi saya ada satu kes di mana suami dia ni mengetahui username dan password isteri dia. Si suami ni yang kena scam. Jadi dia nak try buat pembayaran melalui akaun dia, tak berjaya. Dia guna pula username and password wife dia. So dekat sini bila dia datang ke OFS, perkara pertama yang kita tengok, username and password telah dikongsi dengan pihak ketiga. Jadi di situ kita tak boleh nak salahkan bank, kerana bank pun waktu kita buka akaun, dia dah bagi tahu kita yang perkara begitu memang salah kan. Kita memang tak boleh. Itu first thing yang kita tak boleh lakukan. Yang keduanya, kita perlu sentiasa menukar kata laluan lah. Saya rasa sebentar tadi pun dah ada mention, sekurang-kurangnya sebulan sekali lah kita tukar kata laluan kita. Okey, ya. Yang ketiga, kita ni perlu mempunyai knowledge. Kita guna perbankan internet, right? So kita kena tahu apa itu fungsi kata laluan satu kali, betapa pentingnya username and password kita tu untuk login masuk dalam akaun kita. Jadi kebanyakan scam yang saya review lah, mereka berkongsi kata laluan satu kali, one time password, because mereka tengok, okay, kadang-kadang they just don't bother to read what is the content of the message. Bila scammer tanya, boleh tak share 6 nombor? Mata dia cuma nampak dekat 6 nombor. Dia tak nampak message tu ada mengatakan OTP untuk transaksi pembelian di sini ataupun transaksi kepada pihak ketiga. Yang mata dia cuma tengok nombor. So terus dia share nombor tu. Itu bagi saya itu satu kelalaian dari pihak pengadu lah, daripada pihak pengguna. Yang keempat, sekiranya kita menerima makau scam lah,
kita first of course kita jangan angkat daripada nombor yang kita tidak kenal lah. Yang kedua, untuk red flag, sekiranya pihak-pihak tersebut meminta kita punya banking credentials, that should be a red alert where kita patut stop the conversation. Don't go further lah. Itu adalah antara salah satunya. Kemudian kita perlu hindari dari membuka email ataupun SMS yang mengandungi link yang meminta kita untuk update akaun, butiran akaun. Sebagai contoh, benda ni kadang-kadang dia boleh jadi seasonal macam yang panel sebelum ni ada mention, kalau musim bantuan sara hidup. Jadi ada SMS akan di-blast kepada pengguna-pengguna yang mengatakan sekiranya kita nak kita nak register ataupun kita nak memohon untuk bantuan sara hidup itu, kita perlu tekan link itu dan masukkan detail akaun kita. Jadi sekiranya kita menerima mesej-mesej seperti itu, be vigilant. Check back the website of the government and see whether they have actually requested for that kind of updates lah. Okey, yang keenam, jangan muat turun aplikasi pihak ketiga daripada sumber yang kita tak ketahui lah. Jadi yang paling selamat yang telah dimention oleh cyber security sebentar tadi, yang paling selamat adalah kita download apa-apa aplikasi daripada App Store dan Play Store. Itu yang paling selamat. Because selain daripada App Store dan Play Store, kita khawatir application tersebut akan mengandungi malware. Kebanyakan modus operandi scam adalah melalui download third party application yang diminta oleh scammer lah. Yang ketujuh, sekiranya kita came across any iklan, selalunya iklan melalui media sosial lah yang menawarkan barangan ataupun servis pada harga yang too good to be true, we should stop and think. Benda ni logik ke? Logik ke ada orang nak jual dekat kita iPhone 13 Pro pada harga separuh daripada pasaran? Bila kita terlalu tertarik dengan iklan-iklan yang sebegini, this is where we should stop and think. Pada benda ni adalah genuine ataupun tidak. And most often than not, benda ni tak genuine ya. Okay. Yang terakhir sekali, berhati-hati dengan siapa kita bersembang di social media, because sometimes kita memang in chat with kenalan kita tu lah, kawan kita memang dah lama kita follow dia dekat Facebook, dekat Instagram, then suddenly kita pun sembang dah lama tak catch up what not, suddenly dia nak minta duit daripada kita. Ada case whereby mereka memang percaya, kadang-kadang bukan minta duit tau, kadang-kadang dia punya MO adalah dia kata kita ni dah menang Shopee Awards ke apa ke, dia akan minta butiran kad kredit depan belakang, lepas dia kata sekiranya saya nak masukkan duit, you kena bagi OTP dekat kita, which is dia kata okay kita menang Shopee Awards. So memang OTP yang masuk dekat kita tu Shopee, dia tulis Shopee, transaction for Shopee. So pengadu ni pun dia rasa macam oh betul lah kan, orang tu kata kita dapat Shopee Awards. So kita dengan buta-buta dia memberikan nombor 6 digit OTP tersebut. Jadi sebab itu yang berbalik kepada poin saya sebentar tadi, kita ni kena tahu sebenarnya apa itu fungsi OTP sebelum kita dengan sewenang-wenangnya menedahkan nombor tersebut lah. Jadi yang paling penting lah, apa yang paling penting adalah kita kena sentiasa aware dengan modus operandi scam supaya kita boleh tahu. Sekarang ni kita tahu Makau scam adalah dalam bentuk penyamaran menjadi authority. Jadi okey, kita pun boleh avoid tak mengangkat nombor telefon yang tidak dikenali. Jadi ada banyak lagi sebenarnya scam MO yang ada dekat Malaysia ni. Jadi kita punya kita punya tanggungjawab adalah untuk mengetahui, untuk ambil tahu, untuk sebarkan sekiranya kita tahu. Itu sajalah.
Okay. Terima kasih Puan Ain. Cik Jun, apabila setelah bila dah kena, bila kita dah buat report, kita jumpa bank dan etc. untuk claim balik, untuk dapatkan balik duit kita yang hilang tu. Sebenarnya boleh dapat balik tak duit tu, Cik Jun? Okey. Terima kasih. Soalan tu soalan cantik. Soalan yang memang orang akan tanyalah bank negara selalu. Jadi I think berdasarkan pengalaman Umi tadi Umi I think Umi have actually take step yang pergi ke OFF. Dia punya simple je. Kalau memang secara general umum, kalau memang kehilangan duit itu disebabkan oleh kekurangan ataupun kelemahan sistem bank tadi, bank memang patut bayar. Itu simple. Jadi kita punya sekarang ni untuk buktikan itulah. So mana kata kalau kata dah pergi bank, bank always akan cakap berdasarkan laporan trail kami, duit telah berjaya dikeluarkan dan duit boleh dikeluarkan hanya dengan ada password dan username yang sah yang dimiliki hanya oleh pemegang akaun. Oleh sebab itu kami tidak akan memulangkanlah duit Encik. Jadi tetapi sebab tu kita ada OFS untuk mediate balik case tadi. From the third party, this is daripada independent view, mereka akan tengok balik. So that's why I think for the case Datin tadi is actually good case untuk kita tengok balik apa punca-puncanya. Sebab bank negara juga, we are looking from the conduct perspective. Bila kita tengok tadi, okay, we know your sebenarnya sistem ni sebenarnya tidak robust, tidak cukup. Sebab tu kalau perasan, I think baru-baru ni bank negara telah menambah 5 lagi langkah tambahan bila kita duk cakap pasal scam ni. Pertama kita tengok kalau dulu orang yang kita punya, mari saya bacakan sikit. Kalau mungkin you all tak pernah tengok dia punya yang baru-baru ni langkah. Ada 5 langkah yang kita introduce. Kalau dulu nak create kita dah minta bank sebenarnya. Kalau dulu semua nak pakai tag. Betul, tag pakai OTP. Semua kena pakai SMS. So sekarang kita dah cakap bank, kita dah bagi sampai bulan Jun, you have to move away from using SMS untuk hantar OTP ataupun tag. Apa yang you kena buat? Sebab tu kalau perasan, you all kena register dan you kena approve dekat you punya phone sendiri, device kan? Dekat Secure 2 ke CIMB pun ada juga. Jadi dekat situ. Dan sekarang ni dia punya rules, kalau dulu satu phone boleh you boleh download apps dekat banyak account dan you pun boleh approve dekat banyak device juga. Sekarang hanya satu device yang register dengan bank yang boleh approve that particular transaction. Nampak? So those are the additional measures sebab kita rasa these are all the loopholes yang sebenarnya scammer gunakan. Ya, dan juga kalau kita perasan macam I think case I'm just taking example Umi, yang Umi tak pernah pakai online banking, ya. Tetapi ada transaction online banking kat situ. Sepatutnya bank mesti ada satu sistem yang bagus untuk detect. I punya customer profile umur berapa-berapa yang tak pernah ada online banking, tiba-tiba ada online banking dan banyak pula transaction. So these are the red flag and you cepat-cepat kena telefon the customer. Betul tak you conduct this transaction? Walaupun kalau kita tahu Macau scam ni semua being scripted. Ya, sebenarnya bank ada juga buat tindakan yang call balik. Ada satu kes saya di Sungai Petani di Seberang Perai. Dia juga ex-pensioner juga, dia hilang I think 1.3 million, Macau juga. Dia telah ditipu selama 3 bulan. Yang berlakunya, bank call dia juga. Betul tak you ada buat this transaction? Hari-hari bank tanya dia. Dia kata betul, saya ada nak beli tanah. So, dia memang akan dihantar. Dan dia hanya sedar dia ditipu apabila hari terakhir, bila duit dia dah tak ada, dia kata kenapa hari ni polis tak minta dia punya OTP. Baru yang dia tahu sebenarnya dia kena tipu. Dia 1.3 million. Memang tapi kita nampak jugalah profil-profil mangsa tadi ni kebanyakannya yang duduk sorang-sorang, yang tak bercakap. Memang sebenarnya tak tahu nak kata whether the scammer tu target ke tidak, tetapi ini lidah antara profil-profil mangsa yang kita buat assessment. Ya, jadi balik dari antaranya juga satu lagi additional measure yang kita buat. Kalau dulu kita nak tukar kita punya contoh, sekarang ni kalau Aziz bagi example Maybank, you nak tukar daripada device daripada Maybank tu you nak pakai May. Dia kena ada cooling off periods of 12 hours at least. So immediately kalau scammer nak tukar nombor telefon semua ni dah tak boleh. Ya? So dia kena tunggu 12 jam. So mungkin dalam 12 jam tu kita berharap yang mungkin potential mangsa tadi cepat-cepatlah bercakap. So always kita kata kena bercerita dan bercakap sebab to break you punya otak tadi yang kena dah hypnotize, dah kena di-traumatize dengan macam-macam, nak kena tangkap anak, nak kena tangkap suami. Jadi we need to talk to someone, kita acknowledge this, dia memang guna social engineering untuk break that. Bila you bercakap, then you know, tu tipu sebenarnya. Ya, jadi kita kata the 12 hours at least
bolehlah ada that gap dan mungkin untuk menyelamatkan duit tadi. Dan I think some of you also perasan that bank pun sekarang dah introduce kita panggil kill switch. Apa maksud dia? You all boleh terus kalau katakan dah tertransfer duit dah ni, dah terdisclose, dah tershare maklumat tadi dengan tak tahulah siapa tadi, mungkin ada potensi duit kita akan dikeluarkan. Apa boleh kita buat? Dalam kita punya, kalau kita pakai apps kita boleh tekan that kill switch, dia automatically akan block duit kita, account kita. Cuma after that you have to actually register balik lah, kena bagi tahu bank saya ada terima benda-benda ni dan I want to reinstate balik I punya account tadi. Ya, so those are the measures taken untuk memastikan kita pengguna-pengguna satu, walaupun kita dah ingatkan macam-macam tetapi bank negara kata bank you have to play your role as well. Ini yang you all kena buat. So they are given sampai bulan Jun ini untuk make sure their system are enough orang kata protected lah. So apa yang nak cakap kat sini, duit simpan di bank sebenarnya selamat. Ya, sebab ramai yang kata, mainlah kita simpan duit bawah bantal. Umi, jangan simpan duit bawah bantal, jangan lagi datang perompak pula kan. Jadi kita kata duit selamat. So selagi bukan you yang compromise all this orang kata tadi tu security features tadi, insya-Allah you punya duit akan selamat, ya. Itu penting. Sebab kita tak nak juga orang simpan duit bawah bantal, dia akan trigger another cerita pula kan. Rumah terbakar lah, duit hilang pula macam mana kan. So kita tak nak. So I'm telling now, duit selamat di dalam bank, cuma kita memang kena ambil lah prihatin, orang kata di langkah-langkah berjaga. Jadi balik saya nak cerita sikit pada yang MO yang terkini. Tadi Angin ada cerita pasal malware, ya. Tetapi baru ni semalam saya bercakap dengan bank. Bank telah identify satu lagi MO yang sangat menakutkan bagi saya. Kalau tadi dia baca kita, you download that APK, dia boleh baca you punya OTP, dia boleh baca you punya SMS. Tetapi sekarang ada yang sub to that malware, dia boleh take over you punya phone tadi. Macam you punya, kadang-kadang kalau kami di organisasi ni, kadang-kadang IT kita tak datang. Dia kata, okay, can you allow kita remote access? Macam tu lah sekarang dah ada beberapa kes. Ya, dia sebenarnya berlaku kat Thailand 6 bulan lepas dah. Dan sekarang dah datang kat Malaysia, dah ada few kes yang dia boleh you download that apps, dia kata allow, kita kan suka duk tekan ya je. So one of the ni actually untuk dia take access kita punya phone tadi. So you will see sangat menakutkan kerana cursor tu bergerak-gerak keluar duit. Apa you nak buat? Kan? Ada jatuh lagi tu dia kata tiba-tiba blank. Padahal you dah buat that transaction kan? Blank kat situ. So I think this part that I think with this kita punya collaboration ni kita boleh kongsi dengan kawan-kawan kita di cyber security dengan Fazril tadi untuk kita kaji balik apa benda, how do we actually, kalau scammer boleh buat, of course kita ada expert juga yang boleh counter balik. Kan? Itu penting. Dan I think untuk yang MO terkini tadi, tapi saya dah jawab soalan dapat duit balik, insyaAllah kalau you memang bukan salah you will get your bank money. Macam at least Umi dapat sikit tapi tak cukup, tak habis sebab Umi rugi lagi banyak daripada yang tadi itulah, ya. Tapi sebenarnya itu boleh dapat. Cuma saya juga nak orang kata tekan sikitlah mungkin dekat sini para panelis dan adik-adik, sebab adik-adik kat sini nampak di antara lah profil-profil yang kami nampak mule. Sebab apa yang nak kata, semua transaksi ni tak akan berlaku tanpa sekiranya tak ada mule. Ada mule. Ya, sebab tu mule sebenarnya saya nak cerita kat sini pesanan kepada adik-adik, desperate mana pun adik-adik nak pakai duit ke apa ke, tolong jangan jadi mule. Sebab dia punya kesan sama je macam you bawa dadah, you pun tak kisahlah you kata bukan dadah I tak tahu apa-apa, tetapi yang kena tangkap tadi, kita duk cerita tadi, dapat tak scammer tangkap? Scammer yang kita polis cakap tadi tu adalah mule account tadi. Ya, dan sebanyak berdasarkan observation saya rasa dengan Datuk Nordin dulu, kami daripada 2010 Datuk dekat GSJK, Datuk polis kata bank negara tolonglah publish nama bank, nama mule ni supaya bila nama tu di-publish, account tu boleh di-block. Dan saya nak cakap memang sekarang the moment you ada macam I explain pagi tadi, account you ada je suspicious transaction, bank akan tutup. And then bila akan tutup, dia punya implikasi sangat besar. Sebab kami di Bank Negara sekarang ni menerima banyak rayuan yang kata tolonglah bagilah. Satu yang memang dia adalah kita panggil accomplice, yang memang bersekongkol. Saya sekongkol ni kena bagi second chance lah kepada dia. Sebab kalau tak ada account bank, kerja tak dapat, kerja pun boleh hilang. Tetapi kita nampak juga pattern sekarang, dia punya mule adalah mule yang victim. Victim mana kata dia tak sedar. Tak sedar mereka ini digunakan dalam transaksi
orang kata tidak sah tadi. Ya, banyak yang datang, kebanyakannya online trader, apa tadi kata yang penjual online tadi, dia beli barang harga kata beli tudung RM50, konon-konon tersalah hantar 500. Apa dia suruh buat? Oh, saya tersilap masuk, boleh tak you pulangkan balik 450, you bagi tudung. Sebenarnya dekat itulah dia keluarkan duit daripada sistem. Sebenarnya kalau duit dalam sistem tu, kita kalau boleh trace, sebenarnya kita boleh orang kata dapatkan balik. The problem is, macam kata tadi siapa, dia punya layering tu boleh sampai ke 12 layering, and eventually you nak connect balik duit tu sebenarnya sangat susah. Ya, mula-mula dia masuk 10,000 contoh. 10,000 tu dia masuk second kedua, dia dah pecah 3. Ada juga yang sampai dah second third layer tu dah jadi kecil-kecil. When you nak reconcile balik benda tu, it will be very difficult. Dan orang tanya kenapa duit ada, kenapa tak boleh nak pulang? Jadi kita nak kena buat tracing money trail tadi, tengok balik. Dan bila kita tengok, betul ke duit you hilang? You hilang pada pukul 12:01. Yang ini trail ni tak nampak, tak boleh nak match. That is the challenge that the banking industry sekarang ni face. Memang duit banyak tengah dikumpulkan, ya, tetapi untuk nak pulang balik tu mungkin akan mengambil masa sebab dia kena pastikan betul tak duit you ni. Sebab satu akaun tu dah banyak dah masuk duit, bercampur-campur dekat situ. Ya, so I think cabaran. Jadi kita punya message kat situ, tolong jangan jadi mule account sebab implikasinya you boleh kena dakwa. Dan kebanyakan kena dakwa kena bayar 1,000 sikit lagi. Tapi you susahnya you nak dapat account tu, ya. Merayu-rayu kat bank negara. Ya, kita rasa macam mana kita nak tolong ni, sebab selagi polis tak bagi surat pemutihan as of now punya proses, you are not going to get the account. Ya, you student nak terima PTPN duit nak memerlukan account. Betul? Kalau tak ada account macam mana nak dapat hard cash tadi? Takkanlah PTPN nak bagi cash kat you. Takkan dia nak bagi macam tu. So, dia akan menyusahkan hidup you tadi lah. Ya. Jadi itu kata thank you. I'm on the mule sikit lah nak touch kan. Okey. Terima kasih Cik Jun. I just want to add Puan Jun, bukan apa. Ini berlaku pada keluarga saya, a mule account. She fits the profile with my sister-in-law. Memang fit profile seorang yang mempunyai pekerjaan yang tetap, banyak duit, bujang, dia berkait-kait, dia love scam. So one fine day, setelah berapa akaun banyak duit masuk dalam akaun dia dan somebody melalui love scam tu, duit dikeluarkan dan datanglah sekumpulan polis. Jadi polis telah berkata bahawa, tu nak mengingatkan kepada adik-adik sekalian, ya, tak tahu bukanlah sebab untuk mempertahankan diri. So you cannot use that. Memang sebab adik saya punya adik ipar ni mengatakan saya tak tahu apa saya tahu. Memang, tapi orang tu telah buatkan love scam pada dia. So certain extent dan dia tengok, dia mengatakan, tapi one thing love scam ni memang berhasil lah. You tak akan jumpa, mereka tak pernah berjumpa. Dan saya tengok dari segi kami buat forensik on the phone, 12 muka surat menceritakan baby bila kita nak kahwin, all those things lah. Oh my God, dia kata, dan malukan saya ni, abang ipar dia cyber security Malaysia, guna adik ipar dia kena scam. Dan dia sanggup pergi ambil alung untuk bagi duit. Tapi kamu dah pernah jumpa tak orang ni? Tak pernah. I don't know apa dia ayat dia pakai lah. Tapi saya rasa kadang-kadang tu lah, ini nak ingatkan bahawa yang salah satu perkara yang pihak polis berkata yang dia mati-mati kata saya tak tahu. Tak tahu bukanlah satu boleh kita mempertahankan diri kita. Itu nak tambah dia kan. Okey, terima kasih Haji Mus. Fazri, adakah pihak industri ada solusi tak dalam kes? Maknanya tadi kita dengarlah berbagai-bagai banking and etc. So apa solusi daripada pihak industri untuk menangani permasalahan scam ini? Okey, terima kasih. Sebelum kita terus untuk identify atau kenal pasti solution, ada satu kaedah yang sangat penting kita kena jawab dulu adalah sama ada kita kenal ataupun tidak mereka yang menjalankan aktiviti scam ni. Apakah modus operandi mereka, apakah teknik dan prosedur yang mereka guna pakai. Kalau boleh show the slides please. So salah satu kajian yang kami lakukan baru-baru ni ke atas malware yang kami dapat pada mangsa, didapati memang betul daripada APK malware yang kita analis ni ada next page. Ada evidence yang sangat jelas menunjukkan kod yang ditulis di APK malware ni mempunyai beberapa elemen penting. Akses ataupun mengawal SMS function.
sebelum saya teruskan, saya nak ingatkan bahawa kita kena sentiasa waspada dengan peranti yang kita guna supaya sentiasa update. Alright, jangan guna pakai aplikasi ataupun sistem pengoperasian yang tidak genuine, tidak tulen. Sekarang ni terdapat di beberapa buah media sosial ada jualan telefon yang sangat murah, yang sangat tidak masuk akal menggunakan sistem pengoperasian Android. Perlu waspada. Alright, yang terutamanya datang daripada negara China ni kan. Right. Nothing wrong about using China's product, but please be careful. Okay, 200 dah boleh dapat satu phone yang canggih dengan operasi ataupun sistem yang sama seperti Android, tapi sebenarnya bukan Android Google, Android orang lain. Right? Perlu waspada sebab fungsi keselamatan yang terdapat di dalam sistem pengoperasian tu mungkin tidak sama. Okay, itu yang dieksploitasi oleh penggodam ataupun scammer. Okay, so sebelum kita cakap tentang solution, kaedah-kaedah lain yang mereka guna pakai dalam proses untuk mengawal ataupun mengambil alih kawalan peranti kita ni perlu kita fahami. Jangan sesekali macam yang di-explain oleh Cik Nur tadi, Ain tadi, right? Tentang bagaimana kita memberi kebenaran untuk terus install sahaja APK yang dibelikan oleh orang yang tidak dikenali. Periksa dan semak dahulu. Right? Sebab kalau ikutkan, the end of the process is hacker akan gain control of our devices. Dia akan ada fungsi walaupun kita tak nampak di muka hadapan skrin, dia boleh berjalan di belakang. Alright? Dan satu ciri-ciri yang kita kenal pasti, sekarang ni hacker bekerjasama antara mereka. Scammer bekerjasama antara scammer lain. Sebab tu saya meremang bulu roma sebenarnya. Kita pun kena lagi bekerjasama lah sepatutnya. Alright? At one side of the same coin, kan shilling ada dua belah kan. Kita kena sentiasa approach dan juga what you call that, appreciate innovation yang dicapai sekarang ni, online banking, neobank, all those information yang kita boleh capai melalui internet. Tapi kita kena dekat sebelah koin yang sama tu waspada kecanggihan dan kemodenan hacker-hacker yang ada di dunia ni. Kita tak nampak dia orang. Kita tak tahu daripada mana dia orang beroperasi. Kita pun tidak boleh sewenang-wenangnya pergi buat operasi penangkapan walaupun dengan kerjasama antara benua semua perlu ada ekosistem legal yang seragam. Itu masalahnya kadang-kadang. Okay. So bila kita ke next slide. Okay, ini contoh bedah siasat malware. Bedah siasat malware dengan sistem pengaturcaraan yang mereka bangunkan aplikasi Android ni. Dalam kotak merah tu memang dia minta, dia check ada internal storage, dia tahu berapa besar. Dia boleh check whether you are connecting to the network, apa state network, online ke tak, online ataupun offline. Dia boleh ambil your receive SMS, apa lagi dia tulis tu, send, ada function read, ada function write, and boleh tahu bila you terima SMS. Walaupun benda ni tak dilihat oleh mata kasar kita. Bila kita tengok iPhone kita ada benda yang tengah running ni. But it's actually happening on the background. Okay, next. So bila dia dah ada access ni sebenarnya, saya terpaksa tutup sebab kajian masih lagi dijalankan. Information daripada telefon mangsa ni akan dihantar terus kepada apa yang kita kenali sebagai command and control server. Command and control server penggodam ni ataupun scammer ni adalah tempat mereka mengumpulkan semua maklumat dia lah. So ibarat bila nelayan pergi ke laut menjala, bawa balik hasil, kan, dia bawa balik hasil, dia letakkan dekat tempat. So bila dia nak attack kita, dia akan semak balik siapa mangsa yang aku nak attack sekarang ni. Okay, so mereka memang menjala, hari-hari memang menjala. Okay, kalau kita tengok dekat dark web, tadi pun ada ahli panel yang bercakap tentang dark web. Memang betul, maklumat kita memang dah bersebar, memang dah berselerak. Orang kata apa tu, banyak lah dekat dark web ni. Alright, information saya pun saya semak memang ada. Okay, memang ada maklumat yang saya pakai dulu tahun 2012 memang ada dekat dark web. Kalau nak beli pun macam yang tadi pegawai polis tadi cakap, 50 sen ada, RM1 ada. So kita kena tahu masalah dia, berpunca dan juga berlaku bagaimana. Dan kita boleh bercakap tentang macam mana kita nak atasi dia. Alright. So kaedah yang paling utama, pastikan kita selalu waspada. If boleh pergi ke the next slide.
Okey. Kita selalu dimomokkan dengan filem dan juga Netflix, kita tengok orang hack komputer orang senang dan kita selalu gambarkan orang tu duduk di satu sudut gelap pakai hoodies. Alright? Tapi sebenarnya nak tengok hacker sebenar tak? Adik-adik nak tengok muka hacker sebenar tak? Boleh, next. Lagi sekali. Warga Ukraine yang bersekongkol dengan grup yang dikenali sebagai R-Evil. Kalau pernah dengar satu hacking terbesar di US, United States, dia orang attack the Colonial Pipeline. Colonial Pipeline ni pipeline yang memberi punca kuasa kepada seluruh Amerika untuk membekalkan gas dan juga energi ke rumah-rumah. Dia orang kena ransomware. Right? Seminggu lebih. Orang-orang dekat US tak boleh pakai dia orang punya electricity, tak boleh nak pakai heater, tak boleh nak memasak sebab gas tak ada. Alright? So, kaedah dia yang pertama kita perlu sentiasa pastikan peranti kita di dalam keadaan yang terkini, update. Bila ada, tak kisahlah pakai Android ke, pakai iPhone ke, Mac ke, Windows ke, get those security patches updated. Kalau Microsoft, ingat, setiap Selasa dia akan keluar patch Tuesday. Setiap Selasa dia akan patch. Banyak 0 day, banyak yang critical level, high, medium, low, patch semua sekali. Restart PC, patch. Mac, almost the same process. Orang kata sekarang ni pakai iPhone secure, tak boleh kena hack. Akan kena hack. Sebab baru-baru ni ada researcher di Eropah tengah buat analisis, dia orang terjumpa satu GitHub, repository untuk membangunkan aplikasi untuk berkongsi maklumat sesama researcher ni, alright. Dia orang terjumpa satu kod ransomware yang masih lagi dalam pembikinan. Tak siap lagi. Tapi it's targeting iPhone and Mac. Alright, so orang kata apa, vigilant lah, the right word tadi, be vigilant. Okay, so antivirus, pada pendapat saya, antivirus masa kini agak terhad lah capability dia. Sebab dia tidak menjamin kita untuk menutup ataupun menentang virus-virus baru yang sangat kuat pada masa kini. Virus-virus baru ni memang most of it immune dah dengan antivirus biasa, right? So we may need to change the concept of antivirus ni kepada apa yang kita panggil sebagai endpoint detection and response ataupun extended detection and response. Software ataupun peralatan ni dia kenal pasti risiko berdasarkan behavior. Antivirus dulu dia detect patch number ataupun pattern number. Pattern number maksudnya dia dah ada name tag dah. Tapi bayangkan kalau benda hasad ataupun malware jahat ni masuk tanpa ada orang lain kenal pasti dahulu, macam mana kita nak kenal yang benda ni jahat? So kita kena tengok daripada sudut behavior dia. Behavior dia contoh kalau malware ni masuk terus nak padamkan antivirus kita, suspicious. Kalau malware ni masuk handphone kita terus nak tahu apa yang ada dekat kita punya hard disk dan terus delete certain log, suspicious. Alright, so kena tahu melalui behavior. Okay, dan yang terakhir mungkin saya boleh cadangkan, next slide. Waspada, sentiasa kena vigilant, right? We have to, orang kata apa, tapis setiap panggilan yang kita terima, email yang kita terima, ataupun apa-apa kehendak yang meminta kita untuk bertindak dengan cepat, yang memaksa kita untuk membuat keputusan dengan segera. Jangan percaya sangat. Right? Gunakan peranti dan sistem aplikasi yang sah. Yang orang kata dulu apa dia punya term, pirated. Yang tu stop using it lah. I know memang yang software genuine ni harga dia mahal sikit, right? Tapi selamat. Itu kena risk versus orang kata apa, benefit dia. Okay. Elak daripada melakukan transaksi kewangan melalui talian yang orang kata apa, meragukan. Kalau dapat link-link yang macam tak betul lah. Lagi satu yang saya boleh tambah tadi, Puan Ain cakap kalau nak kenal pasti sama ada website ataupun browser website itu betul ataupun tidak, boleh tengok URL dia. Dia tengok URL dia, ada HTTPS, dia punya SSL dia valid, dikeluarkan oleh valid punya certification authority. So bila kita klik dekat, kalau Chrome ada lambang mangga tu, apa dia? Padlock. Alright.
So click on that, check dia punya validity, siapa yang issue. Okay. Lagi satu, URL tu. Tuan-tuan dan puan-puan, URL tu memang main peranan. Certain hacker dia nak tipu kita, huruf I dia ganti dengan karakter yang macam I tapi bukan. Right? Kalau nak login CIMB ke, sama tapi tak serupa. So be very vigilant. Yes. Kalau Maybank to you, Maybank to me. So boleh jadi. Datuk, boleh jadi. Alright. So I think untuk 3 benda ni kita boleh at least have a basic hygiene dan sentiasa pantau peranti daripada ada attack surface yang tidak orang kata apa yang membahaya. Attack surface ni kalau nak cerita tak habis hari ni. Alright. So mungkin di forum akan datang. Alright. Okay, terima kasih Cik Fazri. Kita dah cakap elemen software tadi. Cik Fazri ada mention and then Cik Jun ada mention. So kita ada Datuk Fauzan yang boleh memberi daripada sudut dan sisi pandangan hardware, bukan HARD, HEART, Datuk. So mungkin Datuk boleh explain sikit hardware ni dalam segi menangani ataupun amalan-amalan untuk menangani masalah scam, Datuk. Okey, terima kasih Arihan. Saya nak quote Tuk Guru Ni Aziz dalam buku Madani. Dalam buku Madani ada kata-kata Tuk Guru Ni Aziz. Beliau mengatakan kekayaan tidak dinilai dari banyaknya harta tetapi kayanya jiwa. Jadi dia tak kaya itu bukan how much is your wealth tapi how rich is your heart. Di sini saya nak buat quotation saya. Kekuatan seseorang itu bukan bergantung pada kekuatan dirinya tetapi kekuatan jiwa dan hatinya itu. Hardware itu. Jadi kita sebenarnya banyak kita bincang panel dan pagi tadi dan petang ni bahawa kelemahan kita dan kekuatan sebenarnya adalah kita. Kalau kita itu kuat, insya-Allah. Kuat di mana? Kalau hang tuahnya kuat ta di ta. Kalau diganti ba jadi buah. Hang buah. Jadi tak kuatlah. Tapi kita manusia ni kuatnya ni di hardware qalbun salim. Okey. Dalam dunia komputer, saya belajar di US, UK dan mungkin di Unimap, UUM, Prof. Ada Suardi di sini. Ya. Kita belajar banyak hardware perkakasan. Lepas tu, perkakasan ni tidak boleh operate tanpa software. Sesiapa yang develop hardware and software is peopleware. The system developer, software analyst, programmers, dia kita panggil peopleware. Dan yang pakai pun peopleware. Tetapi ada elemen yang paling penting dalam peopleware, hardware. Qalbun salim. Qalbun salim. Hati jiwa yang bersih. Hadis Rasulullah SAW bersabda bahawa kalau seketul daging itu baik, seluruh badan kita baik. Kullu jasad hasanah. Tapi kalau dia sayyiat, busuk hati, seluruh badan itu busuk. Hackers ni hati dia busuk. Jadi kita jangan jadi hackers, jangan jadi mule account. Itu penting. Dan banyak tadi kita kalau kita kata bahasa Inggeris dia banyak yang terlentuk ni, saya tahulah petang makan banyak Kalau kata please pay attention. Please pay attention. Please pay attention. Dalam bahasa Melayu ni panggil apa Beri perhatian. You may listen to me, you may look at me, but your heart is somewhere else. Tapi hati itu penting. Kalau kita kata please be careful. Dalam bahasa Melayunya apa? Hati-hati. Bukan hidung-hidung. Bukan mata-mata. Mata-mata mungkin terlelap. Tapi hati bersama saya. Terima kasih. Jadi hati itu penting. Hati itu penting. Dan Aristotle kata, educating the mind without educating the heart is no education at all. Jadi para profesor depan saya, Unimap, UUM berada ni, dengar UUM berada. Saya UIA. Jadi kita ni, dan adik-adik mahasiswa, anak-anak lah sebenarnya, anak-anak mahasiswa, is educating the mind without educating the heart is no education. So kita kena kuatkan hati kita itu. Lepas tu saya nak quote Profesor Ziadun Sada. Dia kata future does not just happen by itself. Masa depan mahasiswa, anak-anak
bukan berlaku begitu saja. Ia adalah result ataupun keputusan daripada kita sendiri. Kita punya action or inaction. Kita melakukan sesuatu atau kita tidak melakukan sesuatu, ia berlaku. Jadi untuk kita bergabung, untuk kita membentera scam, untuk kita menyediakan diri daripada dipedaya oleh scam, kita kena bergabung dan protect diri kita. Akhirnya dalam, saya nak quote, ada orang Gua Nangka ada, Gua Nangka? Kampung Gua Nangka? Ada? Tak ada? Orang Gua Nangka Perlis? Saya nak ucap tahniah lah sebab daripada video hari raya, sekolah video raya Sekolah Kebangsaan Gua Nangka mendapat anugerah cemerlang di sambutan Hari Guru peringkat kebangsaan baru ni. Jadi sekolah ni sekolah kampung, saya rasa kalau kampung lah, not the event, even di Arau ataupun Kangak. Gua Nangka di mana? Belah ni, area ni lah. Jadi saya rasa without proper studio, proper drone, dia ada drone, saya rasa dia buat dengan drone, tapi dia dapat menghasilkan video yang kalah Selcom ke apa, Petronas. Alamak. Tapi memenangi jiwa, hati, jiwa hardware tadi. Jadi ucap tahniah bahawa hardware ini tidak memerlukan wang. Hardware ada memerlukan keikhlasan hati. Assalamualaikum. Okay, terima kasih Datuk Fauzan. I think kita masa agak kesuntukan ni. Dan untuk round terakhir, tapi sebelum mulakan round terakhir ni, tadi Datuk Fauzan ada mention Madani. So salah satu tema Safer Internet Day tahun ini adalah, bukan salah, tema Safer SID 2023 adalah Cyber Madani. Okey, soalan, siapa boleh kongsikan salah satu, dia ada 6, Madani ni dia ada 6 elemen. Salah satu elemen Madani untuk satu lagi Huawei 1 terabyte. Madani dia ada 6 elemen, salah satunya mampan. Okey, so 5 lagi. So, saya pun tahu Datuk. Okey. Berdiri. A untuk kesejahteraan. Datuk betul? Betul. Okey. So kena tanya Datuk sebab Datuk ni adalah berapa lama Datuk? Setahun nak develop Madani ni. So Datuk boleh kongsikan sikit pasal Cyber Madani ni, macam mana Madani, konsep Madani ni untuk kita round yang summary ni. Okay, terima kasih. Saya rasa betul lah kerana bersama Datuk Seri Anwar, kampung di Janda Baik dan Langkawi untuk menghasilkan Madani. Jadi Madani ni kita assign skrip, ini sustainable, care, compassion, R, respect, I, innovation, P, progress, and 3, T is trust. So mula kita buat tu, kita takut juga, kalau tak kalah pilihan raya macam mana kita? Kalau macam ni macam mana? Tapi inilah apa Datuk Seri Anwar dalam kata-katanya dalam buku Madani ni. Dia kata kita boleh bergerak dengan menerima kenyataan bahawa keadaan itu berubah. Semua keadaan berubah. Sekarang daripada bulan Mei, bulan Jun, dan kita akan menjangkau 2024, dia berubah. Tapi kita boleh memilih untuk merubah keadaan. So we have two choice. Keadaan berubah atau merubah keadaan. Of course kita diminta merubah keadaan. Sindrom keadaan berubah memaksa kita mengambil langkah-langkah sementara, short action, reaktif. Sementara merubah keadaan dan kerangka jangka masa panjang memerlukan penaklukan yang jernih, tindakan yang rasional melalui proses berfikir berterusan dan sistematik berdasarkan nilai dan norma jelas serta meneliti matlamat. Matlamat dirumus kesepakatan rakyat. Kita kena jelas apa yang kita nak capai. Hari ini kita jelas kita nak capai untuk mementeraskan scammer. Dan kita sepakat, sepakat, kita kena sepakat. We have to work together. We have to work together. Jadi dalam Madani ni ada yang dia ambil daripada perkataan daripada Al-Farabi. Farabi ni mengatakan bahawa kita pertamanya kita kena menegakkan kebenaran. We have to fight for the truth. Kebenaran.
Keduanya kita kena menggalakkan budaya ilmu. Sebab tu kalau kita tengok Madani ni, kebenaran, budaya ilmu. Berteraskan ilmu, berteraskan fakta, bukan auta, bukan fake. Berita benar, bukan berita palsu. Ketiganya, mengalakkan happiness. Tapi kadang-kadang dalam cyber ni, kita mengalakkan pergaduhan. Saya ada surah Hujurat, dia ayat 18. Dalam surah Hujurat tu ada 18 ayat. Saya ada lesson 17. Lesson untuk kita ambil. Antaranya jangan mengaibkan orang, jangan menghina orang, jangan menjadi stalker, mengintip orang, jangan panggil orang dengan nickname, jangan mengintip, jangan andai negatif dan backbiting. Tapi kita lita'arafu, kita kena kenal antara satu sama lain. Di sini surah Hujurat Allah dah bagi tahu dia ciptakan berbagai bangsa dan puak untuk kita kenal antara satu sama lain. So kita jangan provoke each other. Jadi saya ingat itu saja. Akhirnya saya rasa Madani ini untuk kita maju ke depan dengan nilai-nilai yang murni, nilai-nilai yang kuatkan jiwa kita. Sekian, terima kasih Rian. Terima kasih Dato'. Okey, sebelum kita ni, Cik Fazril, apakah komitmen, boleh kita dengar secara ringkas, komitmen pihak industri dan sama-sama untuk menangani isu scam? Cik Fazril? Okey. Memandangkan masa depan yang belum jelas ni dan fakta yang kita ada bahawa cyber security daripada sudut risiko akan berubah-ubah lagi. Kita percaya akan ada lagi taktik baharu yang belum dikenal pasti. Akan ada lagi jenis-jenis malware yang kita tidak tahu tahap kerakusan dia nanti. Right? Kita pun tidak akan boleh tahu bagaimana kumpulan-kumpulan scammer ataupun kumpulan-kumpulan hacker ni akan lebih mengganas. Right? Tapi kita akan boleh sentiasa fikirkan tindak tanduk mereka dengan sentiasa memahami apakah risiko dan juga apakah yang kita perlu kawal dan juga perlu protect dengan sedaya upaya. Right? Maklumat-maklumat yang sangat-sangat berharga yang sekarang ni banyak diletakkan di awan, cloud. Right? Banyak disimpan di dalam bentuk digital. Betul? Right? Apakah kaedah-kaedah yang boleh meringan ataupun mengurangkan risiko-risiko godaman ni berlaku? Itu kita boleh buat dalam kontrol kita. Alright? Benda yang kita tak kontrol, macam mana scammer, macam mana penjenayah cyber akan merubah MO, taktik, proses mereka, yang itu kita kena tunggu masa. Tapi benda yang kita boleh buat sekarang dan komitmen Sintech dengan rakan-rakan yang ada daripada industri ini adalah untuk sentiasa mengkaji dan juga memahami tindak tanduk dan keupayaan yang mereka boleh capai supaya kita boleh kongsikan bersama-sama untuk mempertahankan lagi diri kita dan sentiasa memberi ingatan kepada umum untuk sentiasa vigilant, berwaspada. Sebab setiap kali kita menggunakan, sebenarnya setiap kali kita pegang kalau peranti ni, contohnya handphone ni, kita ada tanggungjawab. Setiap kali kita login kepada komputer kita dan juga akses the moment kita ada capaian internet tu, kita ada tanggungjawab. Kita ada tanggungjawab peribadi untuk menjaga data kita sendiri. Kita juga ada tanggungjawab profesional menjaga data dan juga information yang berkenaan dengan pekerjaan, berkenaan dengan majikan ataupun perniagaan kita dan juga secara kelompok ni. Kita panggil sebagai keselamatan negara dah sekarang. Right? Okay? Sebab kalau kita tidak buat benda ni bersama-sama, saya rasa kejayaan tu susah nak dicapai. Dalam dunia cyber, kalau kita nak berjaya mengawal kadar risiko kita daripada sekarang sampai ke masa hadapan 10-20 tahun lagi ni, kita kena sentiasa bersama dan sentiasa macam yang Datuk cakap, ta'aruf, kenal satu sama lain, sentiasa berkongsi maklumat. Apa pun sekali yang kita hadapi nanti, perlu cekal. Okey, ni dah habis momentum lah ni saya cakap. Daripada sudut teknikal kan tak faham. Tapi yang kami sentiasa percaya adalah perkongsian intelligence. Benda yang saya kongsikan tadi tu sebahagian daripada apa yang kita dalam industri panggil sebagai intelligence. Cyber threat
intelligence. Okey, kita akan sentiasa dapat je platform yang sesuai, kita akan insya-Allah kongsi bersama-sama supaya boleh memperkasakan lagi diri masing-masing. Nak jadi kebal 100% tak. Dalam industri cyber ni tak ada term 100% kebal ataupun secure. No such thing. And there will always never be a silver bullet untuk hadapi masalah phishing ke, masalah malware APK ke. There's no silver bullet. Alright? Kita kena sentiasa berfikir dan juga menguasai apakah yang kita cuba protect sekarang ni. Okey? Terima kasih. Okay, terima kasih Pak Zul. Okay, Puan Ain saya ringkas, adakah ombudsman ni bila pengadu datang, so adakah ombudsman akan memihak kepada pengadu ataupun mangsa ataupun fighter ataupun bank kat belakang tu kata you have to be with us accordingly. Puan Ain? Okey, soalan ni mungkin kebanyakan daripada pengadu rasa bila dia datang kepada OFS, kita akan tolong dia. Memang kita akan tolong. Tapi kita punya mandat di OFS adalah untuk menyelesaikan pertikaian kewangan secara bebas. Iaitu kita tak take side lah antara bank ataupun pengadu. Walau bagaimanapun bukan semua kes di OFS terutamanya scam cases yang mana kita akan side bank because liability apabila kita kena scam adalah boleh saya katakan itu adalah tanggungjawab pengguna untuk mengawal memastikan banking credentials mereka tu terpelihara. Tapi saya just nak mention sikit lah dari segi independence and fairness. Bila mana saya cakap kita tak ambil side, tapi ada circumstances whereby kita melihat kes itu secara menyeluruh dan kita mengambil kira juga security of the bank di Malaysia ni apabila mereka sewaktu mereka implement security measures ni, sama ada mereka mengambil kira trend terkini scam. Jadi scam ni dah berlaku banyak tahun. So trend dia pun dah banyak tahun. Sepatutnya bank di Malaysia dia sepatutnya enhance lah. Bank negara pun dah bagi banyak steps untuk bank, bagi banyak guidelines untuk bank enhance diorang punya security system lah. Jadi independence dekat sini sangat ia adalah mandat OFS. Kita tidak mengambil side, tapi walau bagaimanapun kita melihat kes itu case to case basis dan saya tak janjikan semua kes bank akan menang ataupun komplainen akan menang. Macam saya cakapkan tadi, datang kepada OFS dengan semua fakta yang tepat lah. Jadi saya tekankan dekat sini kita adalah satu organisasi yang independence lah. Okay. Okay, terima kasih Puan Ain. I think I would love to hand over, basically dengan bank negara dan Jimus, tapi I think masa dah Satu tamat. minit je. Satu minit je. Okey. Pesanan penaja kepada adik-adik dan semua di sini. Ingat 3S. Soal. Apa-apa juga dalam situasi soal, semak, itu ya soal dan semak, kita sekat, berhenti dan share. Soal sekat tadi, kat mana nak check? Banyak. Kalau kita terlibat dalam transaksi tadi, kita tolong check dalam semak mule. Kalau suruh transfer duit tadi, kan tadi Tuan Azril ada cerita, semak mule tag. Ni betul ke nak transfer duit ni? Walaupun mungkin dekat situ belum lagi ada kes, tetapi kalau ada carian, 2-3 carian, dah patutnya itu dah trigger alert lah. Oh, kenapa orang nak cari akaun ni? Ya. Dan juga bank negara, kalau ada yang terlibat dengan skim-skim cepat kaya, tolong kat bank negara, dekat SC, kita semua ada, kita panggil Consumer Financial Alert List. Kalau kes-kes tu yang sebenarnya tidak diberi lesen, orang ajak masuk skim cepat kaya, dekat situ kita dah senaraikan. Jadi anda sepatutnya tidak terlibat dengan skim-skim cepat kaya. Ya. Dan satu lagi, tolong refer juga kami bank negara, kita ada amaran Facebook, amaran scam. Kita berkongsi MO terkini untuk adik-adik ataupun orang kata semua kat sini boleh rujuk lah
Sebab even bank pun akan kongsi dalam tu apa-apa MO terkini yang ada supaya kita boleh jadikan panduan. Itu saja. Okey. Terima kasih. Dan terakhir sekali, adik-adik sekalian, sampaikanlah ilmu-ilmu yang tuan adik-adik sekalian ada Sebar. pada ni, sebarkan, dan juga terutamanya balik kampung tengok mak bapak mana-mana yang apa kata beruang tu, beruang Beruang. beruang. Tentukan mereka diberi nasihat tertentu, dan insyaAllah saya doa agar apa nama kita punya gebasnya akan menyebar luas dan akan selanjutnya akan dapat sedikit sebanyak membentras. Sekian insyaAllah. Okay. Terima kasih Tuan Haji, terima kasih Datuk, terima kasih Encik Fazril, terima kasih Puan Ain, terima kasih Puan Hasjun, dan terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.